Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Imran ibni Husain radhiyallahu an. Imran ibn Husain seorang sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis. Dia cerita bahawa seorang perempuan daripada suku Juhainah, perempuan itu dikenali sebagai Al-Ghamidiyah, daripada Bani Ghamidi. Perempuan tu namanya tidak disebut, sebab tu dikenali sebagai Al-Ghamidiyah, merujuk pada kampung dia, merujuk pada kabilah dia, kabilah Ghamidi. Dia datang menemui Rasulullah SAW dan perempuan itu dalam keadaan hamil kerana berzina. Tengok apa perempuan ni kata. Ya Nabi Allah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Wahai Nabi Allah, aku telah ditimpa dengan satu perbuatan yang layak dihukum had. Maknanya aku buat satu dosa yang layak kena hukuman hudud, maka laksanakanlah hukuman itu ke atas aku. Tadi. Fada'a Rasulullah SAW waliyaha. Nabi pun panggil mana penjaga dia, ayah dia ada. Faqala ahsin ilaiha. Bila dia bawa jumpa Nabi, Nabi kata kat tu ke penjaga dia, buat baik pada perempuan ni, jangan cerca dia, jangan marah dia, jangan pukul dia, jangan buat apa. Ahsin ilaiha, layan dia baik-baik. Ini Islam aja. Ya, buat baik pada dia. Fa iza wada'at fa'tini biha. Kalau dia dah melahirkan anak, bawa dia jumpa aku. Ya. Fa amara biha fashukkat. Wa warada fi riwayah 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat. Lalu penjaganya buatlah, walinya melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Lepas mana dia dah melahirkan anak, lalu dia dibawa jumpa Nabi SAW. Ya. Lalu baginda pun mengarahkan supaya dia dihukum rajam, sebab perempuan dah kahwin. Ya. Dan datang dalam satu riwayat menyatakan bahawa perempuan ini dia memakai pakaian, ya. Kemudian dia direjam. Dia direjam dalam keadaan pakaiannya itu diikat. Nampak kenapa diikat? Nabi suruh ikat. Dia pakai baju, ikat tali supaya baju dia tak tanggal, bajunya tak koyak. Bila dibaling batu, bimbang-bimbang pakaian dia koyak dan nampak aurat. Islam tak benarkan kita nak bunuh dia kerana rejam, kerana kesalahan dia. Tetapi jangan pula sampai terdedah auratnya, maruahnya kena jaga. Ya, rejam dia dan pakaiannya diikat, lalu dia direjam. Selepas habis tu sebut sini, thumma shalla 'alaiha faqala Umar atusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Kemudian Rasulullah SAW solat jenazah ke atas perempuan itu. Ya. Umar ibn Khattab tengok. Umar ibn Khattab tanya Nabi, engkau solat jenazah dia, wahai Rasulullah? Sesungguhnya perempuan ni dah berzina. Maknanya perempuan dah berzina, buat apa Nabi solat jenazah dia? Kata Nabi SAW, faqala laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasa'athum wa hal wajadta afdala min an jadat binafsiha lillah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nabi kata pada Umar, sesungguhnya perempuan ini telah pun bertaubat. Maknanya dia sanggup dihukum. Itu adalah taubat. Bahkan hukuman itu kena bila dilaksanakan kepada orang yang melakukan kesalahan syariah, jenayah syariah ni, dosa dia terhapus. Orang mencuri potong tangan, dosa dia mencuri hapus. Orang yang minum arak kena sebat, dosa dia terhapus. Orang yang berzina, bujang, kena sebat 1 kali, dosa dia terhapus. Jadi perempuan ni sanggup direjam, dosa dia terhapus. Dia telah bertaubat dengan satu taubat. Jikalau taubat itu dibahagi-bahagikan kepada 70 orang penduduk Madinah,
nescaya mencukupi. Ataupun lawasa'atuhu maknanya tentu luas. Ataupun saya nak bagi senang faham macam ni lah. Dia seorang punya taubat, dosa dia terampun, dia layak masuk syurga. Kalau taubatnya itu dibahagi kepada 70 orang penduduk Madinah yang buat dosa, 70 orang ni pun boleh settle masuk syurga. Boleh faham? Orang perempuan yang sanggup direjam, taubatnya itu kalau dibahagi pada tok-tok lebay kita ni 70 orang boleh settle. Kita punya taubat macam mana? Astaghfirullah, tapi kita buat balik. Jadi besarnya taubat orang yang telah direjam. Sebab itu tak boleh cerca dia. Orang yang direjam kerana berzina, yang disebat kerana berzina, dia bujang. Yang dah kahwin kena rejam. Muhsan, yang ghairu muhsan disebat, dicerca oleh sahabat, cerca dia, engkau ni apa benda lah, apa semua jahat lah, apa macam-macam. Nabi SAW larang, kau jangan bantu syaitan untuk menyesatkan saudara kau. Sebab apa? Dia dah dihukum, dosa dia dah selesai. Jadi orang cerca dia, kutuk dia, hina dia, setan bisik, tengok engkau dah kena sebat hukuman Islam, hukuman hudud tau. Orang berkata kau macam-macam, kau tak usah ikutlah agama ni, ataupun kau jangan layan lah semua ni, tak guna kau kena sebat. Setan boleh hasut dia. Sepatutnya orang dah kena hukum tuan-tuan, kita layan dia macam biasa lah. Ini ceritanya kalau hukuman ini berjalan. Sebab itulah kita baca hadis hari tu. Apa hukuman orang yang bujang? Jildu mi'ah wa nafsu sanah. Disebat 100 kali, kemudian dia dibuang daerah selama setahun. Kenapa? Supaya dalam tempoh setahun itu ada ruang masa untuk dia jalani kehidupan di tempat lain. Kita pun tak jumpa dia setahun. Lepas tu dia datang balik, kita tengok muka dia, teringat, oh dia ni dulu kena hukum, dan layan dia macam biasa. Kalau dia datang masjid, solat, kita raikan dia sebagai orang yang telah berubah. Kalau dia lari, atau kalau dia dibuang daerah setahun, lepas tu dia tak nak balik ke kampung halaman dia, terpulang. Yang penting di tempat lain dia menjalani kehidupan yang baru. Macam tu. Islam jaga benda-benda ni tuan-tuan. Tentang benda-benda ni saya ingat kalau orang tak belajar, dia nampak hukum hudud lah. Sebuah hududnya, potong tangan, pancung. Tu yang dia nampak. Yang benda-benda ni tak nampak. Rahmatnya undang-undang Allah Ta'ala